Kalau simpan duit, lama-lama masih jauh sedikit. Sedarkah habis kita, kalau habis kita menyimpan duit, sekiranya habis kita akan menyimpan duit RM100 setiap bulan. Sepatutnya kalau setahun, 100 kali dengan setahun, 12 bulan akan mendapat RM1,200. Tetapi setelah 1 tahun kita menyimpan, kadang-kadang atau most of the time 1,201 indah akan dapat dicapai. Most of the time 1,000 pun indah sampai. Apa yang berlaku di sana, salah satunya yang saya boleh relate dengan diri sendiri adalah simpanan itu terpakai. Dalam arti kata lain, simpanan itu bocor. Kenapa boleh simpanan ini bocor? Sebab duit ini dikaitkan dengan nombor, dikaitkan dengan perbelanjaan. Kalau bis kita pernah lihat movie yang berjudul Blank Check, ia adalah di mana seorang lelaki berumur 10 tahun kalau tidak silap mendapat blank check dan dia menerima duit sebanyak RM1,000,000. Okey, dia masih kecil dan tidak perlu diajar oleh sesiapa, dia pandai berbelanja. Begitulah kaitan perbelanjaan ataupun spending dengan duit. Dengan duit, kita ni akan ingat berbelanja saja. All we remember is spending. All we remember is numbers. That is why kalau simpan duit, lama-lama masih jauh sedikit. Mungkin ada 1 atau 2 daripada 10 orang yang berjaya menyimpan duit. Sekurang-kurangnya 2 orang rakan saya memang berjaya saving ataupun menyimpan duit. Jadi macam mana simpanan emas ni boleh mengatasi simpanan bocor? Itu ia punya rahsia ataupun auranya dengan simpanan emas ni. Dengan kita ni menyimpan emas, satu, kalau kita ni pegang, kita ni dapat aura mau menyimpan atau kita ni sayangkan gold ni. Kenapa? Memang ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan simpan di description, mengatakan manusia ni dijadikan tertarik kepada benda-benda yang cantik, termasuklah emas dan perak. Jadi begitu, memang sejak azali kita ni memang dijadikan suka kepada emas. Dan kita ni kalau bini-bini memang dari dulu sudah diberitahu yang sudah embed dalam kita ni punya minda yang emas ni adalah sesuatu yang berharga. Yang kita ni tahu, emas simpanan. Kalau indah pun perhiasan. Apa beza perhiasan dengan emas simpanan ni akan dibincangkan dalam video-video yang akan datang, insya-Allah. Jadi berbalik kepada simpanan emas. Okey. Kalau kita ni simpan duit, kita ni terdedah kepada simpanan bocor. Why not kita ni cuba simpan emas dan lihat macam mana yang menukar kita ni punya mindset. Apa maksud saya macam mana yang menukar mindset itu? Okey, sebagai contoh, ni pengalaman sendiri Kalau dulu zaman sekolah first time dapat allowance, secara peribadi saya dapat allowance kali pertama masa saya menuntut di UBD. Masa tu duit allowance dalam 350 kalau tidak silap. Masa tu ada perubahan ketara, pandai sudah melihat wayang, keluar makan, duit 300 saja tu. To be honest with you, Indah pandai menyimpan. Dan sedihnya, masa kita ni di uni, kita ni dibolehkan sudah berhutang. Remember that. Kita ni, okay, mungkin ada yang tidak mampu untuk membeli barang secara tunai, jadi terpaksalah resort to those approaches. Tapi itu tu, memang dalam fikiran kita ni, kalau yang dia dapat beli cash, hutang lah. Kita ni lupa hutang itu datang dengan interest. Okay. Dan lama kelamaan kita ni bekerja, taste satu makin berbeza, makin naik. Apanya orang? Makin basar periuk, makin basar jokaraknya. Dulu kalau cuci baju pakai serbuk pencuci Biozip. Kali sudah gaji makin naik, lama-lama pakai sabun ataupun serbuk pencuci Breeze. Wah. Itu sedikit saja tu.
Itu sebagai contoh lah. Sebab itu yang saya sedari dalam kehidupan saya sendirilah. Dan dari poll yang saya buat di Instagram, menunjukkan yang ramai yang dapat relate dengan cerita tu. Dan tidak saya sangkalkan lah, memang ada orang kalau duit lebih mau untuk mencuba produk yang lebih baik lah. Pada masa yang sama, dia juga dapat disangkalkan yang the more money we have, the more spending we want to do. Kan sepatutnya kalau kita ni ada duit lebih, kita ni simpanlah lebih tu untuk masa hadapan. Lurus ke tak? Anyway, itu salah satu sebab saja perbezaan antara kita ni menyimpan duit dengan kita ni menyimpan emas. Dan sejak saya menyimpan emas, ada ketikanya macam kalau beli sesuatu, saya selalu kaitkan, ni dapat beli 1 gram emas, ni dapat beli 0.5 gram emas, ni dapat top up saya punya Gap punya account. Apa Gap itu akan diceritakan di video akan datang juga insyaAllah. Dan lagi satu yang saya ingin ceritakan adalah berkenaan dengan 1 dinar yang saya sentuh di video sebelum ini. 1 dinar ni penuh dengan cerita secara umumnya ya. Kenapa saya cakap macam itu? Kalau kita ni lihat, dulu kalau kita ni shopping 1 troli, mungkin harganya RM100 saja. Tapi sekarang ni RM100, half troli pun dah sampai. Dan segala barang, semua barang naik harga. Dulu Ferrero Rocher yang 3 biji itu harganya RM1.20. Saya masih ingat sebab dulu saya ada berjual arah kawan-kawan saya. Saya jual 50 sen sebiji Ferrero Rocher. Tapi sekarang harganya naik sampai ada kedai-kedai runcit yang menjual RM1.90 untuk 3 biji itu. Jadi kenaikan harganya adalah berapa tu? 70 sen over RM1.20 dalam 60 to 70%. 70 cents atau 70 sen bunyinya yang dah banyak Tapi cuba kita ni kaitkan dengan amount yang besar. Artinya 70% itu, kalau harga dulu 1,000, hari ini harganya 1,700. Banyak je tu kalau jadi 700 kan. Apa yang dikatakan di sana tu, barang masih sama tapi harganya makin naik. Itulah yang dinamakan inflasi. Semua harga definitely akan naik. Kita ni punya kuasa beli duit itu akan menurun. Tapi berbeza dengan emas. Inilah kaitannya dengan cerita 1 dinar tadi tu. 1 dinar ni 1400 tahun yang dulu, ada dalam salah satu cerita di zaman Rasulullah SAW, dikatakan 1 dinar ni dapat beli seekor kambing. Anda tahulah berapa harganya masa tu tapi hari ini 1 dinar tu dalam 300 lebih ringgit Brunei. Okey, hampir 400. Dan harga tu juga dengan 1 dinar boleh kita ni membeli seekor kambing juga. Maksudnya di sana emas ni kalis inflasi. Saya umpamakan sekiranya kita ni simpan duit 10 tahun lalu RM10,000. Hari ini RM10,000 itu indahkan sama dengan nilai RM10,000 yang 10 tahun yang lalu itu. Pasal tu orang cakap 10,000 dulu mana sama dengan 10,000 sekarang. Apa tu maksudnya? Iaitu berkaitan dengan inflasi, di mana semua harga naik. Dan dengan emas ni, memang kalau kita lihat jangka masa pendek, lihat hari-hari kah, lihat dalam masa sebulan kah, memang harganya ada turun, ada naik. Tapi jangka masa panjang, memang ada trendnya ia akan menaik. Dengan menyimpan emas ni, kita ni mestilah simpan untuk jangka masa panjang. Bukannya hari ini kita membeli, bulan depan kita akan menjual sudah. Kita ni menyimpan itu, dia cukup perap, dia cukup marinate lah emas itu. Terlalu pendek jangka masanya. Jadi kesimpulannya, simpan emas, mengelak daripada simpanan kita ni daripada bocor. 1. 2, kita ni protecting our wealth. Sebab emas kalis inflasi. Itu saja video kali ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe and share this video. Sampai bertemu di lain kesempatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.